嘿，大家晚上好，欢迎大家来到翱翔天际谈古今论道理。今天是我们翱翔会客室的特别集数哦，我们再一次邀请来了，可说是马来西亚最重要、影响我国政经文教方方面面的超级政治人物 ，Super Politician 啊，就是我们的敦马哈迪医生。但因为他是有族，所以不按中文，所以一样的，我们的直播将会以国语进行。担心听不明白的读友不用担心，我们会在最快的速度，1天之内就剪辑并加上字幕上载，希望大家多多支持哦。在这里也要谢谢我们的铁粉 SMS123 的赞助全额赞助我们翻译、剪辑和修剪影片的费用现在我们就正式开始进入直播，大家记得点赞、分享跟 subscribe。接下来我们就以国语来进行大家记得点赞 subscribe， 我们也会在敦的Facebook page 共同进行直播所以不要忘了去 Facebook page 敦马的 Facebook page 来支持一下。好，我们现在转向国语。Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi mengambil masa bersama kami pada malam yang mulia ini. Apa khabar semua? Harapkan semua penonton program ini sehat dan bahagia. Malam ini adalah edisi khas program The Guest kami ini. Saya dengan teramat bangga telah berjaya menjemput yang amat bahagia dan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, untuk menyertai siaran langsung program ini bagi kali yang kedua. Kali pertama iaitu episod 20 program ini telah berlangsung pada 15 hari bulan September 2021, iaitu sehari sebelum Hari Malaysia. Dan episod tersebut telah berjaya mendapat sambutan yang cukup baik dengan jumlah tontonan mencecah 130,000. Dan selepas program tersebut bersurai, beberapa media telah melaporkan episod itu. Terima kasih kepada semua kerana sudi menyertai program kami. Tetapi disebabkan masa yang singkat, pada episod yang lalu, banyak soalan tidak dapat dikemukakan kepada Tun. Jadi, hari ini saya telah menjemput sekali lagi Tun untuk menyertai program ini sebagai guest owner of our program. Saya tak nak bazirkan masa lagi dan saya tak payahlah, saya rasa saya tak payah nak intro Tun sekali lagi sebab di Malaysia ini tiada siapa yang tidak kenal Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Boleh kata dia ada ahli politik yang paling penting di Malaysia. Dari dulu sampai sekarang tiada sesiapa setanding beliau. Jadi saya menjemput Tun untuk menyertai program ini dan memulakan program pada malam ini. Salam sehat, selamat malam, salam sehat Tun. Apa khabar Tun? Khabar baik. Tun, sekali lagi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Tun kerana sudi menerima jemputan saya. Sebelum saya bermula, saya menyeru semua penonton yang jumlahnya kini telah mencecah 3,000 orang untuk menekan butang like, share dan subscribe supaya program ini dapat dipromosikan oleh pihak YouTube dan Facebook. Program ini juga akan live di Facebook page of Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi semua orang sila bagi share dan like supaya lebih ramai orang boleh join program kita pada malam ini. Dengan izin Tun, saya mulakan sesi perbualan kita lah. Jangan bazir masa lagi. Bahagian pertama iaitu ideologi politik Tun. Soalan pertama, apakah kita kurang agresif? Kita bermula dengan soalan yang kurang agresif lah. Apakah yang mendorong Tun untuk menyertai politik dan memilih untuk menjadi seorang ahli politik ahli UMNO? Adakah terdapat apa-apa peristiwa yang unik atau mana-mana tokoh yang mendorong Tun untuk membuat keputusan tersebut? Boleh Tun jelaskan? Saya rasa tak ramai tahu kenapa Tun nak masuk politik. Doktor itu satu pekerjaan yang cukup dihormati orang ramai. Kenapa Tun nak lepaskan kerjaya sebagai seorang doktor dan masuk ke arena politik? Saya berada di zaman British
di zaman kita dijajah oleh British dan mereka pandang hina kepada orang Malaya. Sebab itu saya ingin supaya Malaya ini bebas, merdeka. Dan untuk ini saya melibatkan diri dalam gerakan-gerakan politik. Saya masuk seberkas umpamanya, dan juga bila UMNO ditubuh, saya menjadi ahli UMNO untuk membantu UMNO di kawasan saya menjayakan perjuangan untuk membebaskan negara kita. Pada mulanya tidak untuk membebas, cuma setakat untuk lawan dengan Malayan Union. Tetapi daripada itu kita terus kepada tuntutan kebebasan, dan apabila bebas, kita nak negara kita maju. Semua orang nak negara maju, jadi kita nak tunjuk kepada British Malaysia yang merdeka lebih maju daripada zaman kita dijajah. Itu satu daripada pendirian saya. Nak tunjuk bahawa kita lebih boleh daripada mereka. Dan dalam perkara ini kita berjaya. Dan kita ada banyak masalah kerana negara kita ini negara berbilang kaum. Dan negara berbilang kaum perlu ditangani dengan cara yang lain. Tidak seperti negara yang diduduki oleh satu kaum saja. Dengan itu saya semakin terlibat dengan politik. Sebenarnya saya bukan seorang doktor yang masuk dalam bidang politik. Saya seorang politician yang tuntut untuk jadi doktor. Kerana kalau tak dapat kelulusan yang tinggi, orang tak akan hormati saya. Tak akan ambil berat pandangan saya. Pada masa itu saya cuma penuntut saja, penuntut sekolah. Siapa yang nak ambil berat? Sebab itu saya berpendapat saya patut ada ijazah universiti. Masa itu tak ramai orang yang ada ijazah. Sebab itu saya diberi beasiswa untuk belajar menjadi doktor. Kalau saya dapat beasiswa apa pun, saya akan terima. Pasal tujuan saya ialah untuk mendapat ijazah universiti. Itu tujuan saya. Saya dapat jadi doktor kerana beasiswa itu adalah untuk dilatih sebagai doktor. Faham Tun. Jadi Tun telah berada dalam arena politik melebihi 60 tahun, dekat dengan 70 tahun, iaitu lebih tua daripada, lebih lama jika berbanding dengan merdeka Malaysia, baru 60 lebih tahun. Jadi suasana politik Malaysia dah banyak bertukar dari awal kemerdekaan sehingga hari ini, dan sekarang kita dilihat mempunyai two party system. Ada dua barisan atau tiga barisan yang bersaing untuk menjadi kerajaan. Jadi adakah Tun merasa suasana politik di Malaysia semakin tambah baik atau teruk pada pandangan Tun? Pertukaran kuasa yang berlaku pada tahun 2018 itu adalah lebih baik atau tidak, memandangkan dah 3 tahun selepas pilihan raya umum pada tahun itu? Saya fikir semua rakyat Malaysia mengaku bahawa pemerintahan Najib Tun Razak adalah pemerintahan yang buruk kerana banyak terlibat dengan pencurian wang dan juga rasuah. Jadi ramai yang menuntut supaya dia dijatuhkan. Jadi saya juga berpendapat demikian. Sebab itu saya berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib, dan kita berjaya. Kita berjaya, sepatutnya tak ada masalah lepas itu, kerana kerajaan yang mengganti Barisan Nasional adalah satu kerajaan yang kuat dengan majoriti yang banyak. Taklah sampai 2/3, tapi cukup kuat. Sehinggalah berlaku peristiwa Sheraton dan sebagainya, yang mana daripada dalam PH itu sendiri usaha dibuat untuk menjatuhkan PH. Saya tak terlibat. Jadi Tun, adakah Tun percaya kepada two party system,
di mana sekurang-kurangnya 2 parti ada barisan dia memerintah secara rotation. Ada orang kata macam ni lebih baik untuk check and balance sebab kerajaan baru boleh check kerajaan yang lama apa dia buat. Tapi masa pemerintahan Tun kali pertama bersama UMNO, boleh dikatakan ramai yang katakan Tun sebagai diktator lah, boleh membuat apa-apa keputusan secara sendiri. Jadi Tun pernah berada dalam zaman two party system, juga pernah berada di zaman yang seorang sahaja boleh buat segala keputusan. Jadi Tun lebih suka zaman mana dan mana satu lebih baik pada pandangan Tun untuk rakyat Malaysia dan negara yang tercinta ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan negara-negara demokratik yang maju di barat, kebanyakan daripada mereka mempunyai two party system. Amerika, Britain dan lain-lain. Dan two party system lebih mudah untuk menentukan siapa menang, siapa kalah dalam pilihan raya. Kalau ada banyak parti, semua parti boleh dapat sikit sokongan, tak ada yang dapat majoriti, sukar untuk menentukan siapa yang akan diri kerajaan. Jadi two party system ini memang baik. Tetapi two party system pun kalau majoriti itu tipis, dia akan timbul masalah. Apa yang kita lihat di Malaysia, kita ada two party system, tapi dalam corak coalition, dua coalition ada. Satu coalition kerajaan, satu coalition opposition. Pada masa itu dia memang two party system. Tetapi sekarang ini kita lihat semua pihak berpecah. Masing-masing bawa diri, tak nak lagi identify dengan two parties. Sebaliknya masing-masing nak bertanding di bawah bendera sendiri, logo sendiri. Dalam pilihan raya akan datang, kita akan lihat mungkin 5 atau 10 parti yang akan bertanding. Jadi pada Tun, sebab Tun ada experience dalam dua-dua zaman, mana satu lebih baik dari pandangan Tun? Sebab macam mengguna kuasa mesti zaman UMNO lagi bagus. Tapi pada pandangan Tun macam mana? Ya, masa kita ada dua parti itu lebih baik. Satu parti kerajaan, satu parti opposition. Dan kita dapati juga bahawa yang menjadi kerajaan itu mendapat kelebihan undi kursi yang banyak. Dengan itu dia jadi kuat. Tak ada ugutan untuk pindah untuk masuk parti lawan. Jadi pada masa itu memang stable. Tetapi apabila kita menang dalam pilihan raya ke-14, walaupun ada dua parti sebenarnya, tetapi dalam parti kerajaan itu mereka berpendapat bahawa mereka tidak puas hati dengan kerajaan kerana sebab-sebab tertentu dan mereka menarik diri daripada kerajaan dan kerajaan pun jatuh. Jadi dalam two party system pun ada masalah, tetapi masalahnya tidak seburuk apabila kita mempunyai multi party. Faham Tun. Kalau kita sebut strong government, setiap orang akan berfikir tentang Singapura, negara jiran kita. Singapura adalah satu contoh baik untuk strong government. Dia tak pernah tukar kerajaan lagi. Jadi Singapura dengan model strong government ini telah dilihat muncul dari sebuah kampung nelayan sehingga hari ini menjadi negara maju. Saya masih ingat pada masa saya kecil, orang Singapura, orang Malaysia akan pergi Singapura untuk beli barang sebab pada masa itu mata wang kita lebih besar, 0.9 tukar RM1. Jadi kita pergi sana membeli belah. Tapi pada masa ini, hari ini dah berbeza. Orang Singapura akan datang sini untuk membeli belah, penuh dengan orang Singaporean di JB. Jadi pada pandangan Tun, adakah model Singapura adalah satu yang baik yang boleh menjadi teladan bagi negara kita? Dan Singapura, saya tentu Tun ada banyak pandangan terhadap Singapura. Boleh kongsikan
Macam mana dengan model Singapura, kenapa boleh menjadi sebuah negara yang begitu maju dalam masa yang singkat, mendahului Malaysia dengan begitu banyak? Silakan Tun. Ini bukan kerana sistem. Sistem boleh diguna, boleh disalahguna. Tetapi di Singapura mereka begitu sekali berperasaan kekitaan di Singapura, dan mereka mendapat pemimpin yang bijak, yang cekap dan yang ingin kekalkan kedudukan Singapura. Mereka berusaha untuk memajukan Singapura. Sebenarnya apabila Singapura dipisah daripada Malaysia, Lee Kuan Yew menangis kerana dia ingat ini masa depan Singapura sudah tidak baik. Tetapi kerana mereka cekap dalam pembangunan ekonomi dan mereka begitu kuat dalam bidang bisnes dan sebagainya, mereka dapat pulih semula Singapura dan majukannya. Dan begitu maju sekali Singapura sehingga dia meninggal Malaysia di belakang. Di Malaysia, sistem yang sebenarnya seperti Singapura juga. Kerana kita dapati parti kerajaan itu begitu kuat dengan 2/3 majoriti. Tetapi walaupun kuat, kalau dipimpin oleh seorang yang tidak cekap dan tidak ada niat yang baik, itu kita akan rasai masalah juga. Faham Tun.